Tahniah kepada semua pemenang-pemenang t-shirt yang teka belon kat Broski sebelum ni. Yes, kalau anda nak menang t-shirt lagi, please tunggu sampai akhir video ini. Yes, roll the montage. Selamat malam, nama aku Helmi Hariri. Dan aku Amir Mirza. Malam ni sama-sama lagi kita OT. Yes, dah 3 kali dah. 3 kali dah Dah 3 kali. Maksudnya dah 3 episod dah kita keluarkan. Aku tunggu je payment masuk ni. Harap-harap lah macam banyak kan. So malam ni kita ada topik-topik yang menarik jugalah kan. Yes. Semua topik menarik sebenarnya. Semua topik menarik. Tapi kita ada topik yang panas, yang buat hati marah. Betul. Dan juga ada topik yang international. Wow, international level lah kita ada sekarang. berita luar negara. Wow. And kita juga ada berita yang agak lucah in between. Lucu Lucu. Yes. Okay, so tak apa buang masa, kita mulakan dengan topik yang pertama. So ni cerita pasal Datuk Alif Shukri. Yes. Dengan seorang lagi individu. Bernama Abudi Alsagoff. Dia telah orang kata post something kat Facebook. Customer complain lah, senang cerita. Dia pergi bercuti dekat satu tempat milik Alif Shukri, Datuk Alif Shukri, iaitu Sugihil. Dia dah experience sendiri. Bukan dia sahaja buat cerita. Dia bukan sahaja buat cerita. Ini adalah experience dia sendiri. And dia pun tag Datuk Alif Shukri dekat dalam post tu, bagi poin-poin yang dia rasa macam ini tak sepatutnya berlaku dekat satu penginapan yang dimiliki oleh seorang usahawan yang terkenal. Dia complain mostly pasal maintenance dan juga customer service. Ada botol-botol sampah-sampah yang tak dibuang dan tak dibersihkan. So dia bersepar dekat bawah tu. Maksudnya ini adalah pengguna sebelum tu lah. Yes. Ini pula dekat lobby. Ini daripada aku baca, dia sediakan air minuman untuk orang yang datang nak check in kan. So dia duduk, tunggu kat lobby. Tapi tak tahulah sama ada apa yang terjadi, tapi bekas ni macam leaking. Kau bayangkan masuk-masuk kau jumpa something yang macam tuala basah. Betul. Apa perasaan kalau aku komplain terus? Betul. Biasanya kalau Airbnb atau hotel lah kan, tiba-tiba memanglah sebelum tu ada je customer sebelum kan. Tapi itu tugas kau lah untuk bersihkan dulu sebelum kita masuk. Sebab itulah adanya check in masuk pukul 3 atau pukul 2, check out pukul 12. So kau ada masa 1 jam ke 2 jam untuk bersihkan. Tapi apa yang Datuk Alif Shukri buat, bukannya terima dengan baik tau. Tapi sebaliknya, dia lebih kepada macam tak payah nak viral. Faham tak? Tolong delete post tu. Kalau tak, kita tahu saya ada CCTV. Semua rakam. Tak tahulah apa yang dia dapat. Tapi still benda ni tak patut sebenarnya. And kau ugutan tu dah ada tau, that digital evidence yang kita boleh screenshot, yang kita boleh tunjuk dekat polis. Betul. Bila dah start benda ni viral, mulalah orang nak masuk spill the tea konon dia. Betul, sebab bukannya semua orang macam Brother Abudi ni. Sebab ada yang macam memilih untuk mendiamkan diri sebab tahu kadang-kadang kita dah komplain, so kita dah macam okey lah, kita dah buat tanggungjawab kita kan. Tapi sama ada kita nak viralkan ke, nak bagi tahu everyone ke, itu terpulang kepada individu tersebut. Betul. So apa yang antara komplain dia adalah dia cakap pasal kiblat salah. Lama. Dia cakap kiblat di bilik Durian. Maksud Durian ni adalah nama bilik lah. Durian manggil salah. Ni soal sulat. Ni soal solat. Bukan dunia minta staff pergi semua bilik double check dengan app Muslim Pro. Benda yang perlu ada. Lagi-lagi kita yang duduk dalam Malaysia ni, memang kau pergi hotel ke, kau pergi Airbnb ke, memang ada arah kiblat. Yes. And benda tu tak sepatutnya salah lah. Ada orang cakap pasal tukar peti ais bilik Kuku Garuda. Nanti saya WhatsApp video yang ada lipas. Woi, maksudnya berapa banyak lipas ni? Oh my God. Nampak? Apa tu? Macam mana lipas tu boleh hidup dalam peti ais? Lipas ni dah jadi mutant kot. Aku rasa dia bawa balik daripada luar negara. Aku tak tahulah kan. And then ada satu video tau, dia cakap pasal ni. Pasal ni pasal kasut kot. When we were at the lobby the other day at of course Sugihil Exclusive Resort, banyak gila lecak kat luar tu, dekat luar dia punya rumah batak kan, untuk camping tu. So my sister was like complaining. She was saying that orang pakai kasut mahal-mahal ni, kasut limited edition, jalan kat lecak ni semua, nanti kasut rosak siapa yang nak bayar? You know what his staff said?
seriously his staff that didn't go any customer service training or didn't go to any hospitality training, for sure, for a fact, because of this one answer, you know what he said? He said, siapa suruh pakai kasut mahal-mahal datang sini? Bro, bila dia cakap macam tu, seolah-olah dia membawa nama tempat tu tau. Tu juga. So bila engkau cakap something macam tu dekat klien pula, dekat customer, apa reaction dia? Maksudnya kau tu bermasalah lah. Kau fikir balik kan? Sebab tak kisahlah customer nak pakai kasut apa pun, kita cuba come up. Aku tak pastilah kan, aku pun tak nak overstepping my boundaries, tapi sepatutnya kita akan provide any solution, bagi plastik ke untuk ikat kat kaki dia apa semua, because sekarang dah zaman 2020, macam-macam dah, takkan tak ada. Tak, maksudnya sebenarnya kalau kau buat construction atau any maintenance, you have to provide something yang kita boleh elak benda tu. For example lah, kau buat situ kawasan lecak kan, janganlah buat tu as a main entrance. Kau buatlah satu kawasan pejalan kaki. Betul. So dia tak ada lecak, so dia ada kawasan yang macam okey, orang boleh lalu. Boleh letak papan ke kan untuk apa-apa pun yang kau nak buat, kau kena utamakan customer. Yes, itu memang rule of third. Tu memang rule untuk menyaga lah, senang cerita. Apa-apa pun customer is always right. Kau buat business, and then bila ada customer bagi cakap macam tu, itu adalah review. Yes. Benda tu biasa. Kalau kau pergi Airbnb pun ada customer review tau. So kat situ kau tak boleh nak delete, tak boleh nak buat apa. Sebab for example lah, aku pergi Airbnb, aku akan tengok kawasan tu. Betul. Customer review tu. Kalau okey aku pergi, kalau tak memang aku tak nak. Sebab aku tak percayakan gambar. And review tadi tu semua sepatutnya diambil sebagai orang kata pengajaran, and keep improving. Sebab aku memang Datuk Alif Shukri usahawan yang terkenal, jadi aku tahu dia boleh train pekerja dia untuk jadi lebih better daripada apa yang diceritakan lah. Betul. And apa yang dia expect like orang tu dah post, benda tu dah viral dah pun, benda tu dah naik dah pun, tapi dia sepatutnya perbaiki, minta maaf, cakap okey, tak apa, nanti saya improve. Tapi sebaliknya dia ugut balik. Dia kata okey, delete post tu. It's too late, man. So kepada Datuk Alif Shukri, sponsor kami. letak barang kat sini. Berita selanjutnya adalah salah satu artikel dalam thelaki.com.my. Yes, ada seorang lelaki ni hilang punai. Taklah, aku saja je. So dia hilang punai. Lepas tu dia tumbuhkan punai dia tu dekat lengan dia. Memang punai ni macam pokok lah sebenarnya cerita. So cerita dia macam mana? Cerita dia macam ni. Okay. Seorang lelaki yang berusia 45 tahun ni, dia telah dijangkiti sepsis. Sepsis tu adalah penyakit. Dia macam jangkitan darah. Dia, orang kata jangkitan tu merebak sampai ke kaki tau. Sampai dah jari kaki semua hitam lah. Dia dah perasan dia punya punai dah hitam. Dah macam kaki dia juga tiba-tiba jatuh sendiri. Punai dia jatuh tiba-tiba ke lantai. Yes, tak ada orang potong, tak ada pun dia tarik ke apa, dia jatuh sendiri weh. Punai dia give up. Dia lari. Macam mana tu? Sedih juga lah sebenarnya. Dan sekarang ni dia dalam proses untuk tumbuhkan balik punai dia. Tumbuhkan balik, pindahkan balik. Dia tumbuhkan. Sebab Zakar ni Zakar Bionik. Dia adalah Zakar Bionik yang dicipta oleh satu profesor ni. Dan dia adalah manusia pertama yang ada Zakar Bionik. Dan manusia pertama yang ada Zakar kat lengan. Dan manusia pertama yang Zakar dia give up. Tiba Zakar tadi punai. Punai. Tapi in terms of dia punya ni adalah dia Zakar Bionik yang diciptakan oleh Profesor David Ruff tu. So dia sekarang ni dia nak buat pembedahan. Nak pindahkan dia punya punai dekat lengan tu, letak balik dekat tempat yang sepatutnya lah. Tak nak sangka dia balik. Tapi dia sepatutnya bedah 2018. Kena tunggu lagi sebab ada something lah yang terjadi, and then sebab coronavirus juga tunda lagi lewat. Macam mana dia buat? Tak, dia bersenam macam mana? Sebab tak, kau bayangkan dia macam obvious gila kot kat tangan. Kan? Dia pakai boxer kat sini. Yang aku nak tahu, dia Zakar tu berfungsi tak kat tangan? Tahu aku try tadi tu. Maksudnya macam adik naik tak?
Nanti bolehlah macam apa cakap ada punai kat tangan. Biasa punai hinggap kan. Korang mesti nak tahu kan, 3 kotak dengan 1 akuarium kat atas meja ni. Apa benda ni? Benda ada tiba ada akuarium tak ada ikan ni. Sebab kita ada produk untuk video kali ni. So kita ada kat sini Tronsmart T2 Plus Waterproof Wireless Speaker. Oh, apa lagi features dia? Features dia ada deep bass. Dia boleh angkat call lah, boleh jawab call sebab dia ada built-in microphone. Hello. Tapi jangan angkat macam tu. Okay. Lepas tu dia banyak lagi lah features dia, memang menarik lah. Okay, kita try audio quality dia. Ui, gegar cuba rasa. Weh, bass dia baik. Bass dia baik. Tak nak baik. Okay, kita try. Dia kata dia waterproof. Bismillah. Wah. Weh, macam kita kat luar kelab. Dia tu pintu kan. Macam kita boleh dengar sama-sama je. Kita buka. Kita tutup. Buka. Tutup. Wow. So kalau kita ada swimming pool kat rumah ke, kalau kita pergi mana yang ada pool, boleh try bawa ni, ada letak dalam tu. So siapa nak dapatkan speaker daripada Tronsmart ni, boleh je klik dekat description bawah. Yes, tekan sekarang. Tekan sekarang. Glitch. Berita luar negara. Yes. Kau pernah pergi tak lautan-lautan biru? Lautan biru. Aku pernah pergi dekat KK, Sabah. Cantik kan? Ada kepulauan dia memang cantik, biru, hijau. Yes. Tapi kali ni berita ni mengisahkan tentang satu kapal yang membawa minyak karam yang dipanggil kapal MV Wakashio MV Wakashio. So kapal ni milik syarikat Jepun. Yes, milik syarikat Nagashiki Shipping. Wow. Info sekarang. So cerita dia, kapal ni dia dah pam minyak kat kawasan tu lah. Ni kira lautan Hindi Dia kira lautan Hindi. So dia dah pam minyak and then terkandas. Kemudian 2 minggu lepas tu barulah dia macam nak kecoh-kecoh sebab kapal tu dah kena langgar ombak apa semua and bocor. So minyak tumpah. Yes, yang minyak yang tumpah tu sebanyak 1,000 tan. 1,000 tan yang keluar. 1,000 tan. Kau bayangkan berapa banyak minyak yang jatuh tu. Itu kalau 1,000 tan tu tak payahlah isi minyak lepas tu. Kalau kereta kita tu tak payah isi minyak. Tak payah dah sampai habis lah. Kita isi pun bawa berapa liter. Ni 1,000 tan. 1,000 tan. Tapi tak tahulah minyak ni sebenarnya untuk apa. Sebab dia jenis heavy fuel oil. Yes, heavy fuel oil. Dia mungkin minyak lebih specifically untuk kapal lah. Orang masih questionkan lagi pasal minyak ni sebenarnya. Sebab yang aku baca dekat kawasan Antartika, benda ni dah ban dah. Minyak tu dah di-ban oleh Antartika. So maksudnya tak boleh masuk lah kawasan Antartika. Dan akan datang kawasan Arktik pun dia akan ban juga. Ini orang kata natural disaster. Yes, sebab dia dah mengganggu ekosistem dekat dalam kehidupan maritim. Yes. Kalau kita tengok gambar daripada satelit, nampak air yang biru pun boleh jadi hitam. Teruk. Kau tengoklah kapal tu masih kat situ lagi. Dia macam ni sebab aku rasa dia terlanggar tu dekat belah belakang. Aku tak tahu lah ni belakang ke tak. Tapi nampak macam belakang lah sebab ni nampak macam depan kan. Tapi kalau Titanic dia belah dua macam ni. Sebab Titanic langgar iceberg. Lepas tu macam ni. Dia macam lepas tu Rus kat sini dengan Jack tu macam apa ni dah jauh. Okay. Kapal ni MV Wakashio, yes. Kalau kita tengok lagi image seterusnya adalah kerja-kerja pembersihan tengah dijalankan. Kau tengoklah ni baru 1, 2, 3 baldi baru. 3 baldi baru. 1,000 tan kau agak-agak apa banyak. Weh, seorang je buat kerja ni. Pakai baldi pula tu. Pakai baldi buang minyak. Serius lah? Sebab benda ni berlaku dekat perairan, dekat tepi-tepi. So aku rasa dia nak clearkan yang mana terdekat dengan tepi pantai dulu kot. Faham. So maybe dia punya orang tempatan kot, tolong dulu buat sementara ni. Kau bayangkan selalu ikan berenang kan macam air kan senang dia berenang kan. Tiba-tiba nak kena berenang dekat dalam ni apa semua kan. Tiba ada minyak. Licin lah ikan tu. Licin tu kita. Licin kita. Dia orang lemas. Ikan kalau kena minyak
Kita dah jauh dah ni. Jauh terpesong dah. Sekarang ni Perdana Menteri Mauritius dia dah cakap lah dekat syarikat ni. Dia kata dia nak pampasan. Betul. Tak kira aku nak pampasan. Sebab kalau kita fikirkan balik, Mauritius dia punya attraction dia adalah dekat laut dia. Laut dia memang jernih apa semua. Nak remove kapal tu pun dah makan bulan. Lepas tu kerja-kerja pembersihan minyak tu pun makan bulan juga. Tapi yang adalah sekarang ni kita tengah dilanda coronavirus. Lepas tu dia kena tambah lagi dengan dia nak settlekan tumpahan minyak ni pula. So dia macam malang tak berbau lah. Bukan apa panggil satu. Kalau dah kena malang berbau jatuh minyak. ditimpa tangga. Jatuh ditimpa tangga. Cuma ni jatuh ditimpa minyak. Jatuh sebab tergelincir minyak. Jatuh sebab minyak banyak. Lemas ditimpa minyak. Dah. Berita ni memang aku macam panas. Ni panas. Sabar. Aku dah ambil mood awal lah. Sabar. Aku dah ambil mood awal lah. Kau dah ambil mood awal lah. Okey, tadi pasal tumpahan minyak. Tadi tu memang laut. Natural disaster. Ini yang orang buat. Sengaja buat untuk aniaya orang lain. Sebenarnya video daripada video ni kalau kita tengok. Okey, mari kita tengok Yes. Let dulu. Kena. Balik. Kena. Video ni direkod oleh tak siapa-siapa tah. Dia macam sorok dekat corner. Yes. And then ada kereta lalu. Kereta tu bukannya racing ke apa? Racing ke apa. Dia just lalu kawasan tu. And then kereta tu tergelincir, terbabas. And orang record ni sendiri yang cakap kena. Cantik. Ada cantik sikit. Ada cantik. Perlahan. Weh, kau ngajar tu. Ya tu. Kau ngajar. Memang kita sendiri pun tahu ni memang kerja-kerja tow truck ni. Confirm lah. Tak, kalau kita lah orang biasa ke pekerja, polis ke apa, takkan nak cakap kena. Cantik. Sambil rakam kan. Ni memang kes pedajal lah. Sebab ramai lagi weh. Sebelum ni member aku pernah macam accident. Biasanya paku. Ada paku ke apa kan. Ataupun jalan letak minyak macam ni lah. Tak sampai 5 minit 10 minit tow truck datang. Macam, kenapa dik? Macam mana laju sangat tu? Tak laju macam tu. Kenapa sangat benda ni nak cari duit tepi? Bukan duit tepi, memang itu dia punya sumber lah kan. Tapi takkanlah sampai macam ni. Takkanlah sampai macam ni. Ini dah kira menganiaya orang kan. Takkanlah orang kerja penggali kubur dah bunuh orang sebab semata nak dapat duit. Semata nak tanam orang. Orang cakap ni simpang KL nak masuk Subang. Simpang KL nak masuk Subang. Aku tak tahu dari mana. Kalau siapa tahu boleh komen dekat bawah. Dia cakap simpang KL nak masuk Subang ni dia orang letak minyak atas jalan. Yang video tu memang orang yang towing tu yang record sendirilah. So benda ni bukan mangsa pertama tau. Sebab sebelum ni ada juga orang yang lalu jalan yang sama, accident juga. Pernah kena juga. And tak sampai 5 minit ada tow truck datang. Dah bayar dia. Kereta kena baiki lagi. Diri sendiri lagi. Tak kena diri sendiri lah. Kalau macam mana benda ni kalau kena kat family diorang? Takkan tak marah kot. Kau fikir nyawa orang lah. Kau fikir yang kau pedajal tu manusia kau. Yes. Bukannya siapa-siapa. Kau pedajal orang weh. Lepas tu kau ambil rezeki tu kau ingat halal ke? Sabar. Sabar. And aku harap polis lebih tekankan dengan masalah ni lah daripada masalah-masalah lain. Sebab benda ni melibatkan nyawa. Benda ni bukannya first time jadi. So kena ada tindakan. Dah ada video keluar macam ni. Harap pihak PDRM boleh buat penyelesaian yang bagus lah. Cari malam-malam buat ronda ke apa. Kawasan ni pun kita kena. Kau bayangkan kena polis. Kau bayangkan benda kalau tu polis kena terjadi kat polis. Lepas tu dia orang nak datang ke? Memang larilah. Takkan dia nak towing kita polis. Dan untuk kita juga macam kau drive, aku pun drive. Dan kepada siapa yang drive kat luar tu, hati-hatilah lagi keluar malam. Bukan setakat jalan je, banyak lagi benda lain yang boleh jadi kat kita, yang orang boleh pedajal kita. Sebab tak selamat ni. Rasa tak selamat. Sebab benda ni jadi kat Malaysia. Kalau benda ni jadi kat luar negara, mungkin kita tak ada lah rasa tak selamat tu. Tapi ni jadi kat Malaysia and dekat lah tu, dekat dengan kat KL ni juga kan. Jadi harap-harap korang berhati-hati lah. And aku rasa lebih better korang pakai tow truck daripada insurans sendiri. Kau tak payahlah ambil tow truck yang tiba datang 5 minit lepas tu. Tak payah. Biar dia rasa. And aku harap yang pedajal tu kena balasan yang setimpal lah kan.
Korang kena lah masuk penjara ke apa ke. Sebab benda ni tak boleh terima tau. Benda ni melibatkan nyawa, and dia bukan benda-benda yang main-main lah. Senang cerita, kalau tiba-tiba orang lain accident, kau datang, aku faham kan, kita faham, boleh je nak towing apa semua kan. Tapi ni buat naya orang sendiri. So kita sangat tak boleh tolerate lah dengan tindakan yang macam tu. So masa pun telah menjemurui kita. Klise gila. Okey, kita dah apa sampai ke jealous? Kita sampai ke penghujung rancangan. Kita dah sampai penghujung untuk sebab kali ni. dah pukul berapa dah ni pun. Aku nak kena balik dinner dah ni. Okey, kau pun nak kena ada hal lepas ni. Aku balik rumah kau. Kau balik rumah aku. So hati-hati kat jalan sebab takut licin ke apa. Untuk pemenang t-shirt lepas ni, siapa lagi nak menang t-shirt, lepas ni kita akan pilih 2 pemenang. Tapi cara dia kali ni lain sikit. Korang kena post pasal Broski News dekat Instagram story korang. Okay, apa-apa je post yang paling menarik kau akan pilih kali ni. Aku akan pilih 2 orang sahaja. Lepas tu tag dia lelaki yang penting. Tag dia lelaki one yang penting. Lupa. Okay, so sekian saja untuk hari ni. Aku Amir Mirza dan aku Helmi Hariri. Selamat malam. Bye. Peace yo. Shalom.